Siapa yang menyangka sebuah percutian yang menyeronokkan boleh bertukar menjadi satu tragedi ngeri. Kejadian yang menimpa pada pasangan Tom dan Eileen Lonergan dapat kita jadikan contoh. Ini apabila aktiviti scuba diving mereka di lautan Coral Australia bertukar menjadi satu peristiwa yang malang apabila mereka ditinggalkan di lautan itu. Mereka ditinggalkan di tengah-tengah lautan Coral Australia, yang mana separuh daripada populasi jerung di dunia ini juga tinggal di perairan itu. Thomas Joseph Lonergan dan Eileen Cassidy Lonergan ialah pasangan yang berasal dari Amerika Syarikat. Kedua-dua mereka adalah lepasan Louisiana State University dan mereka telah mendirikan rumah tangga sejak tahun 1988. Mereka amat gemar melakukan aktiviti menyelam ataupun diving. Pasangan ini digambarkan sebagai pasangan muda yang idealistik dan mereka sangat cinta antara satu sama lain. Pada 25 Januari 1998, pasangan Tom dan Eileen dalam perjalanan pulang ke rumah mereka setelah 2 tahun berkhidmat untuk Peace Corps. Peace Corps ini ialah program sukarelawan yang dianjurkan oleh Kerajaan Amerika Syarikat untuk sediakan pembangunan sosial dan ekonomi. Berbalik kepada cerita Tom dan Eileen, semasa dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka singgah di Queensland, Australia untuk melakukan aktiviti diving, yang mana mereka berkesempatan untuk menyelam di lautan yang mempunyai terumbu karang terbesar di dunia. Dengan menggunakan khidmat syarikat Diving Outer Edge di situ, Tom dan Eileen bersama 24 penyelam yang lain menaiki bot untuk menuju ke port menyelam mereka, iaitu sejauh 40 km daripada jeti, dan kapten bot yang membawa mereka bernama Geoffrey Naim. Dalam sekitar 1 jam lebih kemudian, mereka tiba di port diving yang mereka tujui. Seperti biasa, kesemua penyelam akan memakai kelengkapan seperti tangki oksigen, suit berenang dan sebagainya sebelum turun menyelam. Seperti orang lain, Tom dan Eileen turut berbuat demikian dan menyelam seperti biasa. Namun apabila mereka naik semula ke permukaan setelah 40 minit menyelam, mereka dapati bot yang membawa mereka sudah tiada di situ. Pada waktu itu, di sekeliling mereka hanyalah lautan dan langit biru. Kaki tidak memijak tanah, terampung di lautan luas yang dalam. Ketika itu, Tom dan Eileen mula sedar yang mereka berada dalam situasi yang amat berat. Setelah sedar diri mereka ditinggalkan, mereka mula menjerit meminta tolong. Akan tetapi, tiada siapa yang mendengar jeritan mereka. Deruan ombak yang mula bergelora membuatkan Tom dan Eileen sukar untuk berada dalam area yang mana mereka ditinggalkan tadi. Apa yang mereka boleh buat pada waktu itu ialah terus berenang dan kekal berada di permukaan air dengan harapan ada bot yang akan nampak mereka. Walaupun mereka mula berasa penat dan lemah, tapi nak tak nak mereka tetap kena gerakkan kaki dan tangan mereka agar terus terampung di permukaan. Itu sahaja cara yang boleh mereka buat untuk teruskan hidup. Perkara ini berlanjutan hingga ke malam. Bayangkan sekiranya kita berada di tempat mereka, dalam keadaan yang gelap gelita di tengah-tengah lautan dengan tenaga yang amat lemah. Jika kita melihat di atas, mungkin kita akan dapat melihat langit gelap ataupun langit yang diterangi bulan. Namun jika kita lihat di bawah, iaitu di dalam laut, bayangkan sekiranya anda terpaksa berenang di tengah-tengah lautan di waktu malam yang gelap gelita dan dikelilingi oleh jerung. Malam berganti siang. Mereka sudah berada jauh dari lokasi asal kerana dibawa arus. Dan arus juga telah membawa mereka jauh dari lokasi-lokasi diving yang mana bot selalunya akan pergi. Mengenai bot yang dinaiki mereka, iaitu Outer Edge, tiada siapa pun di atas bot itu yang perasan akan kehilangan Tom dan Eileen, termasuklah kapten bot itu, iaitu Geoffrey.
Ada yang mengatakan sikap pentingkan diri sendiri para penumpang bot yang lain dan kecuaian kapten bot adalah menjadi punca Tom dan Eileen ditinggalkan. Namun ada juga yang mengatakan Tom dan Eileen menyelam terlalu lama hingga tamat waktu yang sepatutnya. Akan tetapi, sebagai seorang kapten, Geoffrey sepatutnya mengetahui bilangan penumpang botnya semasa pergi dan semasa pulang. 2 hari telah berlalu, masih tiada seorang pun yang perasan akan kehilangan pasangan itu. Dipendekkan cerita, ketiadaan Tom dan Eileen disedari oleh Geoffrey apabila dia membuat pemeriksaan di botnya. Geoffrey telah menjumpai beg yang mengandungi wallet, pasport dan kepunyaan peribadi Tom dan Eileen. Setelah menjumpai barang-barang peribadi pasangan itu, barulah Geoffrey mengingati yang Tom dan Eileen tiada ketika botnya pulang ke jeti pada hari kejadian. Selepas itu, pencarian besar-besaran oleh pihak berkuasa dilakukan demi mencari pasangan itu. Semua orang dari Angkatan Tentera Laut, mereka hingga orang awam mengambil bahagian dalam operasi itu. Setelah 3 hari, operasi pencarian dilakukan dari udara dan laut. Malangnya tiada langsung bayangan Tom dan Eileen kelihatan. Hasil dari operasi, mereka hanya menemukan kelengkapan menyelam pasangan Tom dan Eileen di pesisiran pantai setelah dibawa arus. Kelengkapan menyelam itu termasuklah dive slate, yang mana dive slate ialah alat dipakai oleh penyelam untuk membuat nota di dalam air. Di dive slate itu terdapat nota yang dipercayai ditulis oleh pasangan Lonergan. Berikut adalah kandungan nota yang ditulis. Malangnya, setelah beberapa hari operasi pencarian diteruskan, Tom dan Eileen tidak pernah dijumpai hingga sekarang. Ada spekulasi yang mengatakan kematian mereka dirancang oleh mereka sendiri. Ini dapat dilihat dalam isi kandungan diary Tom dan Eileen, yang mana dikatakan terdapat unsur kenyataan seperti mahu membunuh diri. Dalam kandungan diary itu, dikatakan Tom mengalami kemurungan. Diary itu ditulis oleh isterinya Eileen. Menurut Eileen, Tom impikan kematian yang cepat dan tenang. Menjadikan lebih menarik, diary itu ditulis 2 minggu sebelum hari kejadian. Namun ibu bapa mereka membantah kenyataan ini dan mengatakan perancangan mereka untuk membunuh diri adalah tidak benar sama sekali. Ada juga berpendapat bahawa kemungkinan pasangan itu telah dimakan oleh jerung. Ini tidak mustahil kerana separuh dari populasi jerung di dunia ini tinggal di lautan di mana pasangan itu ditinggalkan. Namun tiada sebarang bukti kukuh terjadinya serangan jerung terhadap mereka. Ini dapat dilihat apabila tiada tumpukan darah ataupun kesan gigitan jerung pada kelengkapan menyelam mereka yang dijumpai di pesisiran pantai. Spekulasi yang paling tepat setakat ini ialah kemungkinan mereka mati kerana dehydration. Di bawah sinaran matahari yang terik dan tiada tempat untuk berteduh, tiada bekalan air segar, hanya bertemankan air laut. Terpaksa berenang untuk berada di permukaan dan terpaksa berenang untuk mendapatkan oksigen. Dalam keadaan yang panik ditemani pula hidupan air yang berenang di bawah mereka. Situasi tegang itu sudah tentu membuatkan mereka lebih panik. Jam berganti hari, hari berganti minggu, tanpa makanan ataupun minuman, dalam keadaan yang penat tak terkata di bawah sinaran terik matahari. Kemungkinan pasangan Tom dan Eileen telah menerima ajal kerana dehidrasi yang melampau.